Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancak sebenarnya pengumuman calon daripada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional malam ini, ada juga sebahagiannya DAP Pahang juga mengumumkan calon, tetapi skop MG diteruskan lagi malam ini. Kita akan bersama-sama dengan pemerhati politik sebenarnya, saudara ataupun Datuk Seri Kamal Amir Hijaz, atau lebih popular lah dikenali sebagai Amir Hijaz Fan. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Lina? Baik, alhamdulillah. Debaran orang kata semakin terasa. Kalau di awal tadi, di live awal, saya memberitahu bahawa pengumuman awal ini tidak memberikan apa-apa makna kerana ianya boleh bertukar di saat akhir. Tetapi tajuk kita malam ini, Datuk Seri, kita melihat kepada keguguran beberapa nama besar dalam kepimpinan politik Malaysia. Apakah ini bermakna sudah ada reformasi dalam parti-parti politik? Itu akan kita bincangkan. Kepada pelayar yang menonton kami secara langsung skop MG malam ini, sama ada di Facebook, di YouTube maupun di portal kami, juga kita cross post dengan fanpage Datuk Seri Amir Hijaz Fans. Yes. Amir Hijaz Fans. Fans. Alright. Kita akan berbincang mengenai isu keguguran nama-nama besar ini. Baik, di permulaan ini, kalau boleh saya recap sekarang ini, banyak nama besar Datuk Seri yang telah pun digugurkan. Kalau di Kangai, baru saja beberapa minit diumumkan untuk BN sebenarnya. Nama seperti Datuk Seri Syahidan Kasim, juga Datuk Seri Zahidi Padang Besar Arau tidak dipertandingkan tetapi diberikan kepada orang muda, iaitu Ketua Puteri UMNO Zahidah Zarihan akan bertanding di Padang Besar, dan juga di Kanga Ustaz Datuk Fatul Bari. Bagaimana di awal ini Datuk Seri melihat rombakan yang dibuat oleh parti-parti politik ini? Silakan. Ya, Linda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk semua pelayar-pelayar dalam skop MG pada Pak Amir Hijaz Fan. Saya melihat bahawa inilah yang dikatakan sebagai satu islah dalam kepimpinan, satu reform, satu perubahan yang begitu ketara, dan nampaknya Presiden UMNO begitu beliau mengutarakan janjinya bahawa pilihan kali ini UMNO akan menurunkan wajah-wajah baru, muka-muka muda. Secara di Perlis misalnya, kalau benar Zahidah, saya di rumah tak dapat dengar dia, kalau benarlah Zahidah, artinya Ketua Puteri akan bertanding di Padang Besar. Saya rasa itu satu pemilihan yang terbaik. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana di Kanga, Ustaz Fatul Bari. Ustaz Fatul Bari ini satu orang yang hafiz Al-Quran, yang ada latar belakang agama. Negara kita ini, agama Islam itu adalah agama persekutuan. Jadi kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang ada latar belakang agama juga. Sebab dah letih sangat. UMNO ni dikatakan macam-macam lah. Parti yang mengandungi kepelbagaian. So dengan menurunkan macam Ustaz Fatul Bari dan Ustaz Kazim Alias. Lina, saya difahamkan Ustaz Kazim Alias akan bertanding di Larut. Dan macam di Arau adalah Ketua Pergerakan Pemuda, Saudara Syed Aktif. Kalau benar ini berlaku, berartinya bermula daripada utara, sudah ada ciri-ciri perubahan. Artinya di Perlis rombakan itu secara total. Itu yang saya lihat. Jadi saya membayangkan bahawa jika ini berlaku, inilah yang dihidangkan, inilah yang dikatakan oleh Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, bahawa masa sudah pun sampai untuk UMNO melakukan islah dalam kepimpinan. Tetapi di Gua Musang, beberapa pegal sudah pun dipegang oleh Tengku Razali Hamzah Kuli, tetap dicalonkan semula sebagai calon BN. Apakah reform itu tak benar-benar sampai, Datuk Seri? Dia bukannya semestinya 100% semua bahagian. Tengku Razali kita masih mengharapkan sebab dia sentuhan dia itu berbeza. Di samping kita melihat calon-calon yang mempunyai latar belakang agama yang bersih, yang bermakmula Tengku Razali, sebagaimana yang saya katakan, beliau, kita mengharapkan bahawa beliau dapat membantu kepimpinan seandainya UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan, maka beliau akan memberi suntikan dari sudut ekonomi melalui pengalaman beliau. Ini adalah jalinan antara yang lama dan yang baru.
Jadi soal apa yang bawa Mela Tengku Razali itu dah lama dan sebagainya. That is not the issue bagi saya sebab beliau berperanan. Dan yang paling penting sekali sentuhannya. Saya Lina, saban malam saya bercakap, calon-calon yang nak bertanding ni, pertama sekali dia kena ada sentuhan dengan rakyat. Mesti turun ke gelanggang. Jadi saya melihat dari segi yang Muhammad Mela Tengku Razali, dia sentiasa menyantuni rakyatnya, dia gomusang dari dulu, kini dan selamanya. So bagi saya tak ada masalah. It's not the issue lah bagi saya. Baik. Ada gandingan baru dan lama, senior dan junior. Bagaimana kalau kita melihat banyak juga. Sebelum kita terus lagi, kita melihat di awal live tadi Datuk Seri, di awal sebelum live yang ini, saya menyatakan bahawa ada parti yang seboleh-bolehnya tak nak PRU diadakan tahun ini. Seboleh-bolehnya menentang apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuat pembubaran pada 10 hari bulan Oktober yang lalu. Namun, parti-parti inilah yang telah tampil dengan nama-nama calon lebih awal. Parti-parti inilah yang telah pun memulakan gerak langkahnya dalam siri kempen awal sebelum kempen sebenar bermula. Parti-parti inilah yang dilihat sebagai memberikan nafas baru dalam siri, orang kata mungkin ini manifesto mereka. Tetapi bagaimana Datuk Seri melihat yang tak nak tetapi mereka yang terkedepan, yang nak beria ni berlaku pula rombakan, sana sini merajuk dan sebagainya. Silakan Datuk Seri. Saya melihat benda ni sebab itu saya katakan, semua ini mereka mengutarakan pandangan yang saya katakan falasi. Lina, jangan lupa kita pernah bersiaran, saya mengatakan bahawa UMNO dari awal lagi, sejak berlakunya langkah Sheraton yang dikatakan pintu belakang dan sebagainya, UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya sebab diberikan kembali pada rakyat. Biar rakyat menentukan siapa kepimpinan. Tapi itu tidak terjadi apabila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Juga UMNO memberi tempoh selama 6 bulan mesti mengadakan pilihan raya umum. Juga tidak berlaku sehingga akhirnya wakil-wakil rakyat UMNO menarik sokongan. Bukan Tan Sri Muhyiddin dia tak bagi jawatan pada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tidak. Setelah kita macam rentap lah, maka dan ini juga ada perjanjian sebagai naib presiden, beliau tahu Kendaan Umbi mahu mengadakan pilihan raya ini lebih awal supaya dipulangkan balik pada rakyat. Bagi mereka sekarang ni sebenar-benarnya saya melihat calon-calon yang dah diturunkan yang dinamakan oleh beberapa parti, saya nampak ada lebih kurang 2-3 parti tu terkekel cari calon. Sebab itulah mungkin mereka menentang ataupun tak mahu diadakan pilihan raya awal kerana mereka dalam keadaan tidak bersedia. Bukan isu banjir, bukan isu tempoh je dah waktunya. Tidak. Bagi saya apa yang dilakukan oleh mereka inilah fallacy statement. Lina, it is a fallacy statement. Satu kenyataan yang sekarang ni dah mereka bagi nak rak lah. Dan saya lihat sendiri. Contoh, walaupun Parti Keadilan menurunkan sejumlah 72 calon-calon tertanding, tapi saya nampak bahawa dalam keadaan yang tergepung-gapah. Sebagai contoh, orang di Pasir Salak manalah kenal sangat dengan anak Nek Aziz. Memang kalau di Kelantan, Nek Omar itu agak popular sebab jasa bakti, jasa murni almarhum Tuan Guru Nek Aziz ni begitu disantuni oleh rakyat Kelantan. Tapi tiba-tiba diturunkan bertanding di Pasir Salak. Saya pun tepuk dahi lah. Begitu juga apabila mereka menurunkan Siti Aisyah bertanding di Bagan Serai. Orang Bagan Serai ni tak suka kalau wanita ni. Lina, you kena hati-hati. Jangan orang kata kalau wanita mulut becuk ni orang lelaki tak suka. Orang Bagan Serai budayanya berbeza. Ini yang saya katakan bahawa mereka dalam keadaan yang tidak bersedia. Sebab itu mereka menentang diadakan pilihan raya lebih awal. Sebab mereka sudah dibayangi. Bayangi bahawa besar kemungkinan mereka tidak mampu untuk mencapai kejayaan yang besar sebagaimana pilihan raya yang ke-14 dahulu. Itu pandangan saya lah, Lina. We can be kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, Lina, ya. Betul. Tetapi bagaimana pandangan bila kita kata pengguguran ataupun keciciran Top Gun dalam parti ini, mereka kaitkan pula kalau nak gugurkan sekali kluster mahkamah. Tidak kiralah mana-mana parti pun, Datuk Seri, kalau kita lihat sekarang ni nak kata ada kluster mahkamah, semua parti pun terpalit dengan kluster mahkamah juga. Apakah Datuk Seri melihat permintaan rakyat untuk sesiapa yang terkait ataupun terkait dengan kluster mahkamah ini tidak harus dicalonkan? Kita harus berlaku adil.
No one is guilty unless is proven by the court. Kalau siapa saja yang ada konon-kononnya ada perbicaraan maka digugurkan. Saya kira nanti sampai satu ketika nanti bila hampir saja pilihan raya umum, konon-konon dah katalah kita habis tahun ni pada 19 hari bulan 2022. Maka 202 tahun lagi 2026 misalnya ya. Ada orang buat laporan polis dan ada perbicaraan. Apakah ini juga digugurkan sebagai kluster mahkamah? Tak boleh. Tapi saudara Lina lihat sendiri, apabila mahkamah sudah memutuskan Yang Berhormat Datuk Seri Najib dah masuk penjara, jadi dia tidak diturunkan bertanding. Jadi bagi saya soal kluster mahkamah ini hanya sekadar dendangan. Yang saya nak bagi tahu Lina, yang diturunkan juga tu semua tu calon-calon bakal kluster mahkamah juga. Besok orang Perak kata timpeh dah tak ada dah sekali orang nak dicalonkan nanti. Apakah ini yang kita mahu? Kita akan kehilangan pemimpin. Jadi dalam keadaan begini saya melihat bagi saya it's not the issue. Bagaimanapun terpulanglah pada rakyat. Kalau mereka merasakan kluster mahkamah ini tak perlu dipilih, rakyat membuat perhitungan sebab kali ini suara rakyat adalah kuasa keramat. Let them decide. Itu dia, Lina. Baik. Terkini mengenai calon BN di Kuala Selangor yang sering kita nanti-nantikan sudah pun diumumkan mewakili UMNO Barisan Nasional Tengku Zafrul bertanding mewakili Barisan Nasional di Kuala Selangor. Saya. Ya. Jadi sekarang you want me to comment? Apa dia Datuk Seri? Lina nak saya komen kehadiran Tengku Zafrul di Kuala Selangor? Memang nak dengar komen mengenai ramailah kata tiba-tiba ni bidan terjun juga. Calon bidan terjun. Contohnya kita melihat Tengku Zafrul yang diletakkan di Kuala Selangor. Silakan Datuk Seri. Saya melihat dia bukan bidan terjun, cuma perpindahan daripada UMNO wilayah, dia bertanding di Selangor. Dulu wilayah pun dalam Selangor. Dan jangan lupa Tengku Zafrul juga asal usulnya orang Selangor, bukanlah bidan terjun. So jadi kita mengharapkan dengan latar belakangnya sebagai Menteri Keuangan, sewajarnya diberi kesempatan. Itu saja, tak lebih daripada itu. Baik, sekarang ini kita lihat bila kita kata keguguran ataupun keciciran Top Gun ni, apakah dimensi baru politik Malaysia ni kita akan dapat lihat selepas PRU15, Datuk Seri? Saya berkeyakinan seandainya, sebab saya lihat juga dari segi Parti Keadilan juga menurunkan calon-calon muka baru yang lama-lama diketepikan. Begitu juga di parti daripada Amanah. Orang macam Hanifah Maidin tidak diturunkan. Saya sebenar-benarnya kita memang mengharapkan agar hadirnya pemimpin baru kali ini, artinya persidangan Dewan Rakyat kita dapat menghasilkan sesuatu yang memberi keberuntungan untuk rakyat. Sebab sekarang ni selama 4 tahun kita bersidang, saya sampai rasa orang kata malas nak pergi ke parlimen ataupun nak buka siaran parlimen tu, walaupun MG Malaysia Gazette mengadakan sidang live dari parlimen, malas nak buka sebab kita melihat cacah marbah parlimen. Tapi dengan kehadiran muka-muka baru yang ada Tuan Madinah yang mereka mempunyai latar belakang pendidikan, saya yakin kita akan merubah daripada satu suasana yang dulunya cacah marbah macam dalam Zoom. Besar kemungkinan seandainya mereka ini sama ada daripada Parti Pembangkang maupun daripada UMNO, mereka akan berada di parlimen untuk membawa perjuangan rakyat. Ini yang paling penting. Sebab itu saya katakan bila kita pulangkan balik kuasa ini pada rakyat, rakyat harus menentukan calon mereka. Yang mana yang comot-comot ni tak payahlah, Lina. Baik. Juga mengejutkan apabila BN mencalonkan Datuk Muhammad Kazim Ilyas yang akan bertanding di Larut. Ya. Datuk Kazim Ilyas ini, dari latar belakang dia, Allahyarham bapa dia juga adalah bekas wakil rakyat dulu. Bukan tak ada jasa. Memang dia asal orang Larut. Adik-beradik dia tu pun ada juga yang dalam parti politik. Cuma adik-beradik itu daripada parti PAS. Ya. Dan mereka juga menzayakan kekecewaan apabila tak ada muafakat nasional. Dan kita mengharapkan hadirnya kepelbagaian. Latar belakang yang tidak hanya sekadar orang politik ni mesti 100% politik saja. Ini paling tidak pun kita akan melihat selama ini, selama beberapa tahun Datuk Kazim Ilyas memberi ceramah, memberi pandangan, memberi kuliah dalam bidang agama.
Saya yakin dengan kehadiran beliau sebab saya juga merasakan ini untuk UMNO parti saya lah Lina, orang lain saya tak nak sentuh. Sudah sampai masanya UMNO kembali pada asasnya di mana warga yang ada latar belakang agama juga diberi kesempatan sebab kita dulu adalah Dewan Ulama dan sebagainya supaya dapat ditegur pemimpin-pemimpin ni kalau keluar daripada gagasan, daripada landasan. Jadi dengan kehadiran Ustaz Kazim Alias ni, beliau harus menegur dan kita mengharapkan dia benar-benar kali ini berani menegur dan tidak hanya sekadar berlatar belakang agama tak berani pula macam yang lepas-lepas. Cukup-cukuplah negara kita ni akhirnya saya khawatir kifarat Allah SWT. Allah kalau nak marah dia palu semua satu negara kita kena. Jadi dengan hadirnya Ustaz Kazim Alias dengan latar belakang agama, saya amat menyokong kehadiran beliau dan inilah masanya. Tidak hanya kita menanti pandangan daripada parti politik yang meletakkan agama segala-galanya. Inilah yang dikatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Banyak orang tak dapat tangkap. Satu ketika Seri Zahid Hamidi ada mengatakan bahawa beliau mahu menjadikan politik itu untuk perjuangan agama. Bukan menjual agama untuk politik. Ini dua perkara yang berbeza, Lina. Satu, kita jadikan politik ini untuk memperkasakan agama, untuk memperjuangkan segala permasalahan, segala titik bengek berusaha agama ini dapat kita lakukan koreksi melalui politik. Bukan menonggang agama untuk mendapat jawatan politik. Ini aja cacah merbah, Lina. Baik, saya nak ambil apa yang pelayar katakan ya. Dia kata Iwan Ahmad sibuk dengan parti orang. Parti hang tu kucak kacir pilih calon. Ini dia react dengan komen lain lah. Bukan saya punya statement perbincangan. Ya. Ahmad Tarmizi kata, contoh apa dengan PKR? Mereka sudah menyusun calon Melayu di tempat Melayu. Itu satu perubahan. Kluster mahkamah sepatutnya tidak dicalonkan. Berlaku adil dari sudut mana tu? Kemudian dia kata, berkat jasa Zahid, UMNO akan terkubur. Sekarang ini kita melihat apabila Datuk Seri Zahid juga menjadi calon untuk mengekalkan Bagan Datuk. Ada ramai yang kata mula-mula nak sokong. Tetapi dengar nama Presiden UMNO tak jadi. Ini mungkin disebabkan sandaran-sandaran media sosial ataupun dikaitkan juga dengan isu-isu yang berlaku kepada Presiden UMNO, Datuk Seri. Saya tak nampak begitu, Lina. Kalau kita melihat bahawa kalau dikaitkan dengan Presiden, jangan lupa kadang-kadang kita bercakapnya mengikut kata hati, bukan menggunakan fikir akal. Datuk Seri Zahid waktu dalam keterpaksaan, beliau memikul tanggungjawab sebagai Presiden UMNO dan beberapa siri pilihan raya kecil. Kita menang. Tak ada masalah pun. Kemudian adanya pilihan raya negeri. 2 pilihan raya negeri. Kita menang. Sekarang ini saya melihat kadang-kadang ini mungkin, saya tak menuduh siapa, mungkin mereka bukan daripada parti UMNO. Jadi mereka bukan daripada parti UMNO sekarang ni, mereka melakukan hujahan, menyerang Presiden UMNO. Kerana kalau Presiden itu lemah, kalau kapal itu berlayar, nakodanya lemah, maka terumbang-ambinglah kapal itu. Berbeza kalau kapal itu, nakoda itu segar, tegas, berani, datanglah ribut taufan melanda, insya-Allah Batra terus berlayar sebagaimana yang diharapkan. Jadi soal komen-komen saya tengok ini apa yang dilakukan oleh netizen, mungkin peringkat mereka kadang anak-anak, kadang-kadang mereka terpengaruh juga dengan kata-kata bagi saya no one is guilty unless proven by the court. Bagi saya kalau dia salah nanti mahkamah, dan sekarang ni pun hari ini beliau menghadiri perbicaraan, tak ada masalah. Semalam dia bercara di mahkamah, hari ini berterusan dalam kesibukan, dia mematuhi segala kehendak mahkamah sebab beliau mahu membersihkan dirinya melalui mahkamah, bukan untuk mendapat jawatan. Saya Lina, saya tengok ada 5-6 orang, 5-6 pemimpin lah mengatakan kalau UMNO menang ini artinya nak menyelamatkan Datuk Zahid Hamidi daripada mahkamah. Ini satu cadangan, satu pandangan yang tak betul. Kalau dia nak jadi Perdana Menteri untuk menyelamatkan diri dia, waktu langkah Sheraton, dia boleh minta dah, dia tuntut. Because parti UMNO waktu itu 42 kursi, sedangkan Tan Sri Muhyiddin hanya mewakili 6 kursi. Kemudian bila Tan Sri Muhyiddin berundur diri, beliau mencalonkan supaya kalau boleh yang bawa Malik Tengku Razali. Malahan dia calonkan juga untuk Datuk Ismail Sabri. Tidak pula dia kata, okey saya nak ambil jawatan ni, but this is the time now.
Sebab ada agenda untuk membersihkan diri saya di mahkamah. Saya nak menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk memaksa mahkamah supaya membersihkan nama saya. Tidak. Dia berlapang dada, okey, saya akan membuktikan saya tak bersalah di mahkamah. Soal jawatan, teruskanlah. Ini jadi banyak orang sudah silap. Sebab itu mereka menyerang Presiden, mengatakan bahawa klausul mahkamah. Kenapa? Orang belum bersalah lagi, dah dituduh. Rosaklah negara kita ni, Lina. Kalau kita melihat juga, ada kata-kata di luar sana yang menyatakan bahawa dengan cara ini, menggugurkan nama-nama Top Gun ini, mematikan karier politik seseorang itu. Komen Datuk Seri. Saya bak kata Datuk Seri Presiden, Perdana Menteri pun, jangan lupa ya, Perdana Menteri juga duduk dalam top 5. UMNO menyaring atau melakukan saringan setiap calon itu pertama sekali ambil datang daripada bahagian sampai ke Perhubungan Negeri. Perhubungan Negeri akan menghantar 5 nama ke Ibu Pejabat. Dari antara 5 nama itu, maka UMNO Ibu Pejabat akan menghantar untuk disaring oleh SPRM. Oleh Lembaga Sdm Negeri, oleh Jabatan Polis, dan yang akhir sekali yang Datuk Ismail Sabri sambung lagi. Mesti juga clear daripada Jabatan Mahkamah Syariah. Artinya semua calon ini sudah pembersih di saringan. Yeah. Jadi soal sekarang ni, mereka yang tak puas hati ni, saya tak nak cakap lah, sebab sebenarnya kita tahu sama tahu lah, sebab saya bergaul dengan mereka. Masing-masing ada kes. Jadi saya haraplah kalau mereka masih berterusan begitu, seandainya UMNO barisan diberi kepercayaan oleh rakyat, they are in a big deep shape. Mereka berada dalam keadaan yang teramat sukar. Sebab kali ini Datuk Seri Presiden akan mahu supaya pembersihan dilakukan. Kita tak ada pedulilah. Sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan kita akan kejar sampai lubang cacing. Kalau dia sendiri membersihkan diri di dalam mahkamah, maka mereka yang tak dapat diturunkan bertanding itu, saya tak nak katalah mereka ada kes, tapi sedar-sedar dirilah. Saringan 5, jangan lupa. Dan ada pula mereka yang duduk di dalam parti, tapi ini yang dikatakan oleh Presiden, kita tak mahu lagi dalam UMNO adanya musang-musang berbulu ayam. Tak mahu lagi tikus-tikus yang membusukkan dalam kolam UMNO. Sebab parti UMNO ni parti mulia, Lina. Datuk Seri, terlalu banyak dinosaur di dalam UMNO yang masih lagi kekal bertanding. Contohnya, saya lihat di sini, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku masuk kekal bertanding di Putrajaya. Kemudian nama baru, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang diwar-warkan sebelum ini, disahkan menjadi calon BN di Rembau, menggantikan Khairi Jamaluddin yang dipindahkan ataupun ditukar tempatnya ke Sungai Buloh. Syahril Hamdan, orang baru juga, calon BN di Alur Gajah. Datuk P. Kamalanathan, calon BN di Port Dickson. Kemudian ada lagi Datuk Seri Wika Siong, Datuk Seri Syamuddin kekal di Sembrong, Wika Siong di Air Hitam, dan Simpang Renggam yang akan melawan Dr. Mazli Malik adalah Datuk Hasni Muhammad. Itu antaranya. Mantan Menteri Besar. Dan satu lagi dinosaur ini, Datuk Khalid Nordin. Datuk Seri Khalid Nordin bertanding di Kota Tinggi menggantikan Datuk Halimah Sadiq. Komen Datuk Seri. Saya ini bila Lina memberi gelaran dinosaur ni, bagi saya tak ada. Yang paling penting UMNO kali ini nak menabur bakti. UMNO mahu melakukan koreksi. Jadi selama ini kita melihat adanya kepimpinan menggunakan jawatan itu, mereka bukan dinosaur, mereka warlords. Menjadi warlord, membeli jawatan dan sebagainya. Dari pemerhatian Presiden Parti dan juga top 5. Ini bukan kehendak Datuk Zahid. Dia tidak membuat keputusan sendiri. Ini berbeza. Zaman Dr. Mahathir dulu, siapa saja calon, dia kata inilah. Timbalan Perdana Menteri atau timbalan Presiden boleh katakan ngeh sajalah. Ini boleh kalau Lina ada masa boleh interview dengan Tun Musa Hitam. Dia sebagai timbalan Presiden. Noor Ibrahim pun tahu zaman Dr. Mahathir. Zaman Datuk Zahid Hamidi, beliau mewujudkan yang dikatakan top 5. Dia berunding dan berbincang sehinggalah hari ini baru didapati calon-calon yang dilihat, dipikirkan, berkelayakan, memenuhi kehendak asas UMNO. Calon-calon yang diturunkan kerana mereka ini diyakini mampu memberi khidmat kepada rakyat. Itu yang paling penting, Lina. Soal
Dinaso, saya tengok macam Datuk Ali Mas Sadiq, betul, dia dulu dipindahkan daripada Keluang bertanding di Kota Tinggi. Ada jasanya, bukan tidak ada jasanya. Tetapi bila kita dah berada dalam kerajaan, ingat-ingat, beramai dinaso apa mereka yang digantikan itu, saya lihat, saya selalu juga berkunjung ke rumah UMNO. Jangan bila dah dapat jawatan, rumah ditinggalkan, malahan kadang-kadang ditunjal-tunjalkan. Kata itu tak kena, ini tak kena. Saya bagi contoh, Lina, apa yang berlaku di Arau. Terjerit-jerit lah bahawa ini hari sedih, bahawa ini terpaksa tutup PDM, turunkan bendera. Saya nak tanya satu saja, apakah anda lupa waktu beliau sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Perlis, waktu dia menghadiri musyarat bahagian dia sendiri, di belakang tu dia gantung bendera apa? Bendera UMNO, bendera Barisan Nasional dan bendera Bersatu. Sedangkan ahli akar umbi menuntut, tidak mahu bekerjasama dengan PBM. Jadi, dia merasakan dia tak bersalah. Sesemua ini on the record, top 5 akan mengulang. Ahli-ahli akan bertanya, apa hal? Jadi, kalau mereka yang tak bersalah tu, berilah peluang lagi jalinan yang baru dan lama. Saya tak maulah nak sebut satu persatu. Tapi kita melihat, saya cakap terus terang, Lina boleh tanya dengan pelayan-pelayan kita, apakah mereka bersetuju atau mereka tak bersetuju. Ditukar ataupun diganti. Wallet. Bukannya ini dinosaur, Lina. Wallet ni, diorang ni orang punya wang, punya kedudukan, yang mampu menabur 1,000 janji pada orangnya apa semua dengan wang ringgit dan sebagainya. Apakah mereka bersetuju? Mereka ini diganti dengan yang baru? Saya yakin kalau MG Scope membuat tinjauan, yakin saya 95% mereka akan bersetuju. Saya tak mau sebut nama kerana teman-teman kita ini mungkin mereka dalam kesedihan. Mereka bersedih tak dapat dicalonkan semula. Okeylah tu. Tapi janganlah maki hamun balik. Paling tidak, Lina, mereka harus sedar dulu waktu mereka bertanding, begitulah berhempas pulasnya ahli-ahli peringkat akar umbi membantu untuk memenangkan mereka. So sekarang ni, pass the baton. Lari berganti-ganti ni, pass dah baton itu pada orang lain pula. Takkanlah nak melongkat langit. Ini bagi saya lah, kadang-kadang dia orang ni selagi duduk situ, kalau tak ada dia kalah. Saya tengok ada beberapa kenyataan macam di Rembau, macam di di Rembau, di Sembilan tu, apa nama tempat tu? Salib. Apa kawasan tu? Jempol. Dia kata jempol. Kalau tak ada jempol akan kalah. Macam di Arau akan kalah. Apakah tanpa dia orang ni UMNO akan kalah? Jangan buat kerja Tuhan. Katalah sekarang tiba-tiba takdir lah, kita tak mau mendoakan agar mereka sihat walafiat dalam persaraan, jaga bagan dengan baik, santun ahli-ahli sepatutnya sekarang ini. Apakah mereka tidak insaf kalau satu berlaku pada mereka? Gertinya UMNO tak adalah kawasan itu. Ini kadang-kadang dia orang ni nak menyedapkan hati. Dan bila orang lain kena gugur pemilihan pilihan raya yang lalu, kita hendaklah berlapang dada, bersabarlah. Inilah masa kita kena kukuhkan perpaduan sama kita. Nah, bila kamu kena, kamu nak marah pula pada presiden. Kenapa dia balon presiden seorang? Balonlah top 5 semua tu. Ini yang saya lihat lah, Lina. Ini dilihat UMNO ini kebanyakannya kepimpinan yang tak terpilih, kepimpinan muda dan sebagainya ni lebih melihat wang ke, jawatan ke daripada sayang kepada parti, bekerja untuk parti sekiranya tak dipilih, Datuk Seri? Ini masalahnya, dia orang yang ada wang merasakan ahli-ahli akar umbi memandang wang. Sedangkan ahli akar umbi tak pandang. Dia orang tak pandang, Lina. Sekarang ni dia orang ada kesedaran sekarang ni. Sebab itu dia orang kata, bagilah siapa saja pun, asalkan bukan sipolan ini, kami akan bekerja. Ini kehendak akar umbi. Sebab UMNO sudah mengalami satu dimensi yang baru selepas kita mengalami kekalahan. Kekalahan kita, jangan lupa, Lina, pedih 16 orang meninggalkan kita. Melompat menyertai parti lain, nak membunuh UMNO. Pedih dirasai oleh akar umbi. Sebab itu mereka melontarkan kata-kata, kami kalah, kami tetap setia. Nah, ini soalnya sekarang ni, dia rasa, orang meroyan lah, Lina, minta maaf lah. Saya rasa mereka merasa tak ada duit. Money is everything. Bukan begitu. Maruah warga UMNO tidak boleh dibeli, Lina. Maruah warga UMNO kita akan tebus dalam pilihan raya kali ini, bahawa bagi kita kali ini kita mau menafikan bahawa money is everything. UMNO harus berjiwa besar, peralihan biasa.
Takkanlah tukar 2-3 orang. Ya. Datuk Seri, ada yang menyatakan bahawa UMNO sudah tidak relevan lagi. Lagi-lagi selepas pengumuman ini, nama-nama yang dianggap sebagai tidak lagi relevan ketika ini. Mungkin kalau direhatkan lagi banyak calon ataupun undi-undi mereka akan dapat. Tetapi UMNO tidak relevan kerana dikaitkan dengan tempoh pemerintahan ataupun pentadbiran 60 tahun berbanding dengan Pakatan Harapan 22 bulan, kemudian disambung 17 bulan dan kemudian kurang 20 bulan daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kegagalan 60 tahun itu lebih banyak mengatasi daripada jumlah bulan yang saya sebutkan tadi kerana itu dilihat sudah tidak relevan walaupun meletakkan calon agamawan, calon muda, calon wanita ataupun calon yang boleh buat kerja. So, soalnya sekarang rakyat nak apa? Apakah rakyat masih nak kekal yang ditukar? Apakah rakyat seronok? Kalau UMNO ini calon diturunkan orang macam Syedan Kasim, orang macam Anwar Musa, orang macam Tajudin Rahman. Adakah rakyat suka? Bukan, So bila sulat ini sekadar salah jadi. Lain, Datuk Seri. Ya, bila mereka melihat, sebenar-benar saya bagi contoh. Cuba dengar balik kenyataan Azmin Ali waktu dia berucap di Gombak. Dia kata apa? Waktu pemerintahan di mana Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan dia tak berani nak menyanggah atas kehendak Lim Guan Eng yang merubah ini peruntukan Teraju. Teraju ini yang diwujudkan oleh Datuk Najib untuk membantu usaha Bumiputera. Peruntukan sejumlah 40 bilion dirombak menjadi 200,000 saja. Ini sedangkan Teraju diasaskan untuk membantu Bumiputera. Jadi kita nak mengembalikan balik. Apakah ini juga satu kesalahan? Saya melihat memanglah untuk memperbaiki luka-luka yang ada ini bukan mudah, Lina. Untuk membersihkan sampah sarap bukan senang. Air yang penuh dan longkang, yang berlumut apa semua tu perlu dibersihkan sekarang. Kalau tak buat sekarang bila? Until when? Sampai bila UMNO perlu dihukum? Apakah UMNO tak pernah ada jasa? Tak ada langsung jasa UMNO yang dilihat? Lina, you mungkin melalui zaman yang berbeza dengan saya. Saya melalui zaman pasca kemerdekaan. Bagaimana jalan-jalan raya tak ada. Bagaimana kita nak keluar, wang harga barang. Memang orang tapi susahnya pendapatan. Saya mula bekerja tahun 1976. Gaji bermula sebagai wartawan RM275 Lina sebulan. Tetapi sekarang ini masuk wartawan je dapat RM3,000, RM4,000. Jauh berbeza. Jadi kerana kesenangan dan yang paling penting, saya kata mungkin kerana kesilapan UMNO kerana memberi warga bangsanya well educated, berjaya keluar daripada Bandar Gading. Dulu susah nak masuk universiti, Lina. Sekarang ni ramai sangat dia keluar universiti, bijak pandai sangat, mereka melihat bahawa UMNO ni nothing lah. Mereka memuja sesuatu. Ingat, sesuatu yang tidak tulen itu tidak lama kekalnya. Bunga plastik tidak ada keharuman. Bunga yang harum mekar itu adalah bunga yang kita baja, yang kita belah, yang kita tanam. Itulah UMNO, bukan bunga-bunga plastik. Kita juga bukan ibaratkan bunga teratai. Ya, Lina? Tapi kita melihat bagaimana kalau itu daripada UMNO, bunga dan sebagainya, kita melihat komponen Barisan Nasional MIC. Kalau di siang tadi, Panas yang menyatakan bahawa tunggu esok mesyuarat tergempar daripada MIC untuk menyatakan sama ada mereka akan bertanding atau tidak bersama-sama dengan Barisan Nasional. Ada mereka dilihat sebagai merajuk, mungkin kerana pembahagian kerusi yang tidak adil bagi mereka. Komen Datuk Seri. Saya ni komen nanti kan dia seorang kata saya ni lampah mulut. Kadang-kadang dalam keadaan begitu, jangan lupa waktu Tuan Sri Muhyiddin mewujudkan Perikatan Nasional, parti mana yang pergi terjun dulu? Waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional dengan PAS, parti mana yang melompat dulu yang sehingga tertubuhnya Parti Perikatan Nasional? Saya malah nak bercakap lah benda ini. Kalau begitu lagi mereka nak menunjukkan the true colour of them, carry on, tak ada masalah. Kita bukan nak berbalah. UMNO dari dulu menyantuni. Lina, kena ingat Lina, sejarah UMNO banyak orang tak tahu. Sepanjang musim pilihan raya daripada 1959 sampailah the last election 2018. Semua kos perbelanjaan untuk pilihan raya ditanggung oleh UMNO 100%. Belajar bersyukurlah kalau nak marah pun. Kita sanggup menahan amarah warga kita di peringkat akar umbi bila kita menurunkan. Saya bagi contoh. Pengundi di Sungai Siput berapa ramai jumlahnya dia orang berbanding dengan pengundi kita.
bagaimana ditapah, bagaimana dulu satu ketika dulu dipangkul kursi Dewan Undangan Negeri bertahun-tahun lamanya kita bagi pada mereka, bagaimana di Segamat, bagaimana juga di negeri-negeri lain. So jadi kalau mereka rasa tak puas hati, nak buat macam mana? Jangan dah bagi betih nak peha, cukup-cukuplah ada masanya. Dan siapa sebenarnya yang meletakkan kesetiaan dalam Barisan Nasional? Saya orang kata, Lina nanti salah cakap, nanti orang kata orang marah kat saya lah kali. Up to you all lah. Tu bahasa kasar sikit saya lah. Bagi saya, udahlah, kalau gitu keadaan mereka silakan, tak ada masalah. Ke mana mereka nak pergi? Siapa yang akan menyantuni mereka? Apakah Parti Keadilan? Lihat sendiri apa yang berlaku di Batu. Sekarang ni Tin Chuan sudah mengamuk bila perabakaran dilantut dicalonkan semula. Nah, bagi saya lah, jangan mencuit hati dan perasaan kita yang selama ini cukup berlapang dada. Dalam apa keadaan pun, kita mengamalkan perkongsian kuasa. UMNO Barisan Nasional mengamalkan perkongsian kuasa. Dalam susah macam mana pun, ahli akar umbi maki kepimpinan kita pun, tak apalah, kita menyabarkan mereka. Tapi kalau mereka tak boleh nak disabarkan, come what may, alhamdulillah. Itu jawapan saya. Sila Lina. Baik. Kalau kita melihat di Kedah, ada satu wakil MIC. Kemudian di Kelantan tak ada, Terengganu tak ada. Di Pulau Pinang juga, kalau dilihatkan keseluruhannya ada mungkin 8 sahaja kerusi untuk MIC. Dan apakah ini tanda-tanda bahawa bila Datuk Seri katakan tadi bahawa lantaknya lah nak jadi apa, ini menjadikan gambaran bahawa BN tidak sesolid mana, BN masih dalam keadaan kucak kacir. Bagaimana nak mentadbir Malaysia ni, Datuk Seri? No, you tengok sendiri, Kasawati Pato pun tak bertanding di kawasan di Pulau Pinang. Jangan terompak pada UMNO saja. Bersolid kita ini apabila kita ada kuasa. Memang saya tahu inilah untuk nasib UMNO, Barisan Nasional. Bila kita hilang kuasa, siapa yang benar-benar setia? Saya nak ulangi lagi bahawa waktu UMNO Barisan Nasional menjadi pembangkang, siapa yang melompat pergi sana dulu? Bukan ke parti MIC. Saya kata kita kata tak apalah, kalau nak pergilah ke sana. Tidak, bukan balas dendam, tetapi mereka yang marah pada kita. Sebab kita sekarang ni, Lina, jangan lupa, waktu pertandingan Dewan Undangan Negeri kawasan Kemelah dalam bahagian Sekijang, UMNO berlapang dada, pengundi Melayu 95%. Berantakan Datuk Bahrom, bahagian nak geraklah Datuk Ayub menenangkan ahli-ahlinya supaya memenangkan Saraswati di kawasan Kemelah. Begitu kita berlapang dada, memberi kemenangan pada mereka. Tak terima kasih lagi. I mean, to me, that is very frank lah. Begitulah bahagian nak geraklah Datuk Asni kena maki dengan orang kawasan Kemelah. Ini realitinya di dalam bahagian Sekijang. Saya cakap terus terang, Lina boleh make a survey. Saya pun baru balik daripada Johor. Dan kita tak ada masalah. Kita mahu mengamalkan perkongsian kuasa. Kalau mereka tak nak berkongsi kuasa, merasakan mereka dah cukup besar, silakanlah. Dan nanti besok buatlah naratif cerita macam-macam lah. Itu sepulang lah saya. Baik. Di Johor hanya ada satu kerusi yang dikhususkan untuk MIC, iaitu di Segamat. Ramasami. Segamat, ya. Ramasami Mutusami, anak lelaki Mutusami. Itu di... Ya, itu dulu kawasan. Dulu presiden dia bertanding dulu kalah. Jangan salahkan UMNO. That mean you are not served to your public. Saya tengok Wika Siong. Ya. Okey, Presiden MCA. Walaupun lembik-lembik dia semua, dia serve dia punya rakyat. Maka rakyat sokong dia. Tak ada masalah. Jadi bagi saya lah soal meletakkan calon, who are they, paling penting rakyat sekarang ini melihat siapa yang boleh perform, siapa yang boleh mendatangkan sentuhan, bukan hanya lontaran retorika. Oh, bercakap itu tak kena, ini tak kena. Lina, bercakap melontarkan tuduhan paling mudah. Tambah pula sekarang ni dunia tanpa sempadan, ada media sosial, paling mudah. Semua tak kena. Tapi apakah mereka mampu? Mereka mampu untuk mengkritik, tapi mereka tidak mampu mentadbir. Jelas 22 bulan. Apakah Dr. Mahathir mampu mengawal DAP? Sebab itu saya nak ulang ni balik, Lina. Ya. Semua mereka bertanya itu di bawah Parti Keadilan. Tiba-tiba orang Keadilan tu boleh berlapang dada terima pula Dr. Mahathir. Sedangkan asas kelahiran keadilan adalah menentang Maha Fir'aun, Maha Zalim, korupsi,
Ini korupsi, kronisme dan nepotisme. Tapi bila rakyat dah bagi undi kepada mereka 128 kursi dengan dulang emas mereka serah pada Dr. Mahathir. Ini apa benda ni, Lina? Saya tak nak cakap lah benda begitu, tapi orang kata jangan sebutlah parti orang. Ini saya bagi contoh. Dan sekarang ini turun ke gelanggang, berilah kami lagi sekali kepercayaan. Macam mana kata Mak Sabu lah. Saya nak mengulangi permintaan Mak Sabu. Mak Sabu dalam pilihan raya yang ke-2018 dulu, dia kata, kalau kami tak mampu, ini kata Mak Sabu ya, berilah kepercayaan pada kami, kalau kami tak mampu, maka ambillah balik. Terus kami tak lagi sekali lagi. Berapa kali minta dah. Baik, bila saya bertanyakan kepada Datuk Seri menerusi apa yang pemerhatian pihak media terhadap dakwaan yang berlaku, yang dituduh, yang diberikan kepada UMNO BN ini, satu lagi mengenai sakau duit presiden itu kluster mahkamah. Ini adalah persoalan-persoalan yang berlega, Datuk Seri, di media sosial yang mungkin dijadikan sebagai senjata berkempen oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun GTA. Dan Datuk Seri sebagai pemerhati politik sudah lama orang kata melihat permainan politik ini. Apakah Datuk Seri melihat bahawa sentimen rakyat masih lagi berpegang kepada dakwaan dan juga kempen di atas media sosial itu mengatasi orang kata JR kalau di UMNO itu terkenal dengan jalinan rakyatnya. Apakah Datuk Seri melihat perkara itu masih lagi ditekankan ataupun bagaimana? Saya teringat ada satu media research daripada Singapura dan dua dia kata akhirnya Lina, akhirnya yang rakyat nak tahu apa yang ada di atas meja saya bila saya bangun pagi. Rakyat nak tahu perut kami siapa nak isi. Kau boleh ceritalah apa saja pun. Mudahlah, dengar sedap. Cerita maki orang ni Lina sedap, seronok dengar. Betul. Tapi realitinya jauh ke laut. Yang penting bagi rakyat sekarang ni adalah siapa yang mampu menyantuni perut rakyat. Kita akan menghadapi Lina dalam 1-2 bulan setengah saja lagi Lina, bahawa sebagaimana kata Pak Jokowi, 60 negara akan terjebak dalam masalah ekonomi. Hari ini kadar pertukaran wang antara ringgit Malaysia dengan US dollar sudah pun RM4.70, RM4.80. It is very dangerous, Lina. Sebab itu kita memerlukan sentuhan dan kita memerlukan satu kerajaan yang stabil untuk menangani dan mendepani. We are going to face the challenge of the world. Yang apa yang berlaku di Amerika, apa berlaku di England. Lina tengok sendiri, cuma kita ni, parti kita ni agak taklah sehebat England. England sekali undi dapat 4 Perdana Menteri. Kita masih lagi sekali undi dapat 3 Perdana Menteri, Lina. Itulah sebenarnya politik di Malaysia ini begitu dinamik, Datuk Seri. Kita melihat orang ini ada yang katakan kerana jawatan sanggup bekerja sama dengan lawannya yang sebelum ini memang tak boleh pandang pun tak boleh kerana jawatan juga. Sebelum ini kita melihat banyak perkara-perkara yang berlaku. Bagaimana Datuk Seri melihat dengan baru saya sebut sebahagian nama-nama yang ditampilkan oleh Barisan Nasional malam ini, apakah mampu mereka itu dikekalkan sehingga penamaan calon ataupun Datuk Seri berpandangan nama-nama ini sekadar awal dahulu ataupun bagaimana, Datuk Seri? Silakan. Seingat saya Datuk Zahid ni dia lain sikit sikap dia. Sebab saya masih ingat lagi waktu saya dulu pernah bergiat dalam pergerakan pemuda UMNO. Beliau jadi ketua pemuda, beliau menjadi ketua penerangan UMNO, zaman Datuk Seri Najib dan sebagainya. Datuk Zahid ni adalah orang cakap serupa bikin. Kan buat meh. Macam sekarang ni lah. Dia kata dia akan menukarkan calon-calon baru. Bantai lah orang nak cakap apa pun, dia akan tetap. Dari keputusan Presiden, saya yakin bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi lah orangnya, dia tetap memegang pada apa yang dikatakan. Saya tidak akan memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan sehinggalah saya dibersihkan oleh mahkamah. Dia membuktikan sekarang, masih lagi dia turun naik mahkamah. Dan saya akan melakukan islah dalam kepimpinan UMNO. Bahawa yang mana-mata ini musang-musang bulu ayam, kita akan singkirkan. Sedang pun dilakukan. Saya akan memastikan pemimpin UMNO, yang calon-calon yang jurun UMNO kali ini, bukanlah calon wakil rakyat yang besar kepala. Juga dia nyatakan sekarang ni. So, dengan adanya muka-muka baru dan muka lama ini, bukanlah mereka yang besar kepala. Itu yang paling penting, Lina. Sekarang ini siapa pun kerajaan,
rakyat nak tahu apakah jaminan setiap parti boleh offer kepada rakyat. Bagaimana Datuk Seri melihat sekiranya BN diberikan mandat, kita dah nampak calon-calon bayangan-bayangan, apakah rakyat akan terus diberikan kebaikan, kebajikan, Datuk Seri? Nak bagi UMNO mudah. Kita dah bagi tahu bahawa matlamat kita, naratif kita paling utama, pertama-tama sekali, kita nak mewujudkan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat. Itu jelas. Dan UMNO tidak lagi akan merangka manifesto, janji sebuah mimpi. Orang lain nak buat, terpulang. Soalnya sekarang ni, Lina bertanya dengan saya seolah-olah saya mewakili semua parti. Tak boleh, Lina. Bagi saya tak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh parti-parti lain. Jadi kalau Lina bertanya pada saya soal UMNO, saya menjawab bagi Pak UMNO sebab saya menghayati apa yang dinyatakan oleh Presiden, apa yang dinyatakan oleh Datuk Ismail Sabri, apa yang dinyatakan oleh Datuk Mak Asad, oleh Top 5 dan Ahli Majlis Tinggi. Dan kita dalam lestari kepimpinan negara, dalam memperjuangkan bangsa, kita tak ambil kisah siapa kawan. Yang paling penting sekarang ni saya melihat bahawa Presiden UMNO benar-benar mencari teman yang sejati untuk membawa bahtera UMNO ini ke medan perjuangan yang jauh lebih mencabar lagi, Lina. Datuk Seri melihat PRU15 ini akan ada coalition selepas keputusan nanti ataupun akan ada parti yang dominan menang? Mula-mula dulu saya yakin bahawa kita mungkin membentuk kerajaan campuran. Tapi setelah saya melihat calon-calon yang diturunkan oleh parti pejuang, saya kata ke laut. Begitu juga parti-parti yang diturunkan oleh daripada Bersatu juga akan bakal ke laut. Sampai itu calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan, the so-called the only contender lah. Dalam kita punya race ni is Parti Keadilan. Saya nampak daripada 72 yang diturunkan itu, saya nampak paling-paling tinggi pun lebih kurang dalam 25, dalam 30 saja. Artinya, Lina, saya melihat untuk setakat hari ini, itu pun disahkan oleh Merdeka Center, banyak lagi penganalisa politik, bukan dalam negeri saja. Daripada luar, daripada London, daripada Singapura, mereka sudah pun menyangkakan bahawa UMNO bakal menang besar. Kalau ini berlaku, memang di Semenanjung ni kita cuma ada 160 kursi. Okey? Dan lebihnya di Sabah dan Sarawak. Jangan lupa kenyataan Premier Sarawak, Datuk Abang Johari, dia kata bahawa untuk pilihan raya kali ini, dia akan bersetuju untuk bersama dengan parti yang majoriti. Saya melihat kalaulah UMNO Barisan Nasional boleh dapat 90 ke antara 90 ke 95 kursi pun dah boleh tubuh kerajaan. Sebab di sana Sabah dengan Sarawak ada lebih kurang 25. Sudah ada 115, we can form a simple majority. Jadi tak perlulah nak adakan coalition itu dan ini. Jadi bagi saya jajaran baru yang kita sentuhan Datuk Seri Presiden UMNO dan pimpinan UMNO peringkat Majlis Tinggi bahawa kita akan membentuk kerajaan yang untuk meneruskan agenda yang tersekat. Kesan daripada pilihan raya umum yang ke-18 dulu. Result ni kita boleh tengok. Sekali ini saya kata saya nak pinjam kata Mak Sabu lah. Bagi pula kami satu penggal. Kalau ada lagi korupsi lepas ini, kalau ada lagi pimpinan kami macam mana yang dituduh apa semua tu, tukarlah akan datang. Dah bagilah. Sekarang ni semua parti politik yang bertanding, Lina, semua dah ada dalam kerajaan. Lina tak boleh nak kata kerajaan Ismail Sabri itu kerajaan Barisan Nasional. Tidak. Betul. Semua parti-parti yang bertanding, mereka sudah ada dalam kerajaan. Waimah PAS pun ada dalam kerajaan sebagai menteri. So sekarang ni, Betul. kita melihat apakah ramai yang mendakwa bahawa sekiranya kita ada kerajaan campuran ataupun gabungan seperti sekarang ini, keputusan yang diperoleh ataupun keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri ataupun parti yang lebih dominan tidak akan berlebih-lebih ataupun tidak mementingkan diri sendiri dan memikirkan rakyat kerana ada semak dan imbang daripada kesan daripada MOU sebelum ini, Datuk Seri. Ya, bagi saya sekarang ni kita tak ada keperluan MOU lagi dah. Kalau dah sampai waktunya, insya-Allah rakyat tadi nampak juga ada pelayar saya hantar saya, dia kata UMNO boleh dapat 60 saja. Saudara Lina, sekarang ni tadi saya dengar kenyataan daripada Rafizi. Pakar, Rafizi ni pakar yang berkempen tu naik. Dia kata UMNO akan boleh dapat antara 70 ke 80. Kalau UMNO di Semenanjung dapat 7 ke 80, dengan sokongan daripada kerajaan daripada Sarawak pun dah boleh tubuh kerajaan simple majority. Artinya UMNO bakal menang besar. Saya cukup yakin. Dulu Lina betul, saya bersetuju. Saya melihat gerakan apa semua kan, macam mana saya pernah katakan,
Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ibarat harimau yang terluka. Yang dikurung di belakang jeruji besi. Selepas dilepaskan kepada itu, dia akan mengaum dan meratah siapa saja. Tapi kesilapan besar bila dia bersetuju dengan Datuk Ismail Sabri untuk mewujudkan MOU dan sebagainya. Bagi saya lah, akhirnya rakyat dah kecewa balik. Itu keadaannya, Lina. Saya tak mau cakap lah orang lain, itu parti mereka. Tapi saya yakin UMNO mampu mendapat paling pun 90 kursi. Saya bolehlah lepas ni besok lunyai lah. Balonlah saya dalam live saya, sebab lepas pilihan raya nanti saya juga akan sentiasa buat live lagi, Lina. Bolehlah balon saya. Saya bukan nak cakap besar, tapi saya based on Johor khususnya. Dulu kita cuma dapat 8 kursi saja, Lina, parlimen. Tapi hari ini Datuk Seri On Hafiz dia kata boleh dapat 20 kursi. Saya turun ke Johor, saya jangkakan minimal kita boleh dapat 18 kursi. Tambah 10 kursi, Lina. Okey, bagaimana dengan Melaka? Dulu kita cuma ada berapa kursi saja, Lina? Begitu juga di Selangor. Dulu kita cuma ada berapa? Dua Batu Nisan. Tapi Selangor hari ini saya nampak ada kebangkitan. Begitu juga di Perak. Begitu juga di Kedah. Kedah kita pun ada Batu Nisan. 2 kursi je. Satu di Baling, satu di Padang Terap. Tapi kali ini, saya yakin Langkawi, Datuk Amir Shah boleh menang. Bekas ketua Setiausaha Kerajaan Negeri ni Kedah. Cuma saya dah pesan pada anak-anak Dr. Mahathir, tak usahlah, cukup-cukup lah. Tak payahlah, kesian Dr. Mahathir. Saya nampak, Lina, saya nak mencerah sikit. Untuk nasib Dr. Mahathir ini, nak berunding dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak anda. Nak berunding dengan Datuk Seri Muhyiddin pun tak anda. Ini ibaratkan, kalau bahasa Melayunya, kupang tembaga lah. Ada pun orang tak pandang dah. Saya sedih sebab itu saya kata sepatutnya Dr. Mahathir berhentilah. Terkumut sana, terkemit sini. Orang tak peduli dah. Dan bagaimana kalau dia kalah di tangan Amir Shah? Amir Shah di Langkawi. Saya yakin bahawa rakyat di Langkawi sekarang ni, mereka mahu melakukan perubahan. Begitu juga dia ke Jerlun. Saya ingat sudahlah. Wait for your time. Dr. Mahathir. Susah-susahlah. Bagilah pada, kalau bagi anak-anak dia tu okey lah. Tapi dia sendiri, saya kesian. Sebab kali ini saya nampak musim-musimnya rakyat akan melakukan penyembelihan politik kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Begitu juga saya lihat di Kelantan, Lina, apabila digugurkan orang macam Nik Abdul, orang macam Pak Lah, Nik Lah ditumpat. Ini semua calon-calon macam mana kata Datuk Khairuddin Katiri. Orang yang nak menyantun muafakat nasional digugurkan. Artinya mereka tidak mahu muafakat nasional. Dan dapatan saya, sebab itu saya kata pilihan raya kali ini, warga PAS. Sama ada dari Sabiqun ke. Tadi saya ada berjumpa dengan 5-6 orang pimpinan akar umbi PAS. Mereka kata kali ini tak ada lagi kewalakan kami sebab kami terasa hati sangat apabila pemimpin kami sanggup menghancurkan perasaan kami untuk memilih dengan PBM dan meninggalkan UMNO. Kami dah cantik dah baik dah banyak air mata yang tumpah dalam perdamaian antara UMNO dengan PAS waktu kita mewujudkan satu piagam di PWTC, warga PAS, warga UMNO berpeluk-pelukan, tapi ternyata hati kami dilukakan. Sebab itu saya yakin kali ini PAS juga akan membantu UMNO Barisan Nasional menang. Sebab itu, Lina, saya katakan pada anda bahawa pilihan raya kali ini jauh berbeza. Jauh berbeza dengan 2018. Bagi orang yang membenci UMNO, biasalah. Saya tak marahlah. Dia pujalah parti anda. Itu keadaannya. Kalau kita lihat, kita recap 2018. Cara PH menyantuni orang kata pengundi-pengundi adalah dengan beberapa elemen, antaranya GST itu harus dimansuhkan. Kemudian isu 1MDB juga menjadi orang kata daya tarikan pengundi. Dan kalau kita lihat juga, saya recap temu bual saya bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan baru-baru ini. Beliau katakan GST digantikan dengan 9 cukai yang tersembunyi, tidak dinyatakan tetapi kita ada cukai. SST juga agak membebankan rakyat. Tetapi itu saya lihat ini antara faktor-faktor yang tidak diambil oleh UMNO untuk mengembalikan memori itu kepada pengundi, kepada akar umbi. Apakah Datuk Seri melihat keyakinan itu hanya bersandarkan kepada diam-diam saja, tak ada apa-apa, ataupun bagaimana tu Datuk Seri? Lina,
Janganlah Lina duk puji sangat Pakatan Harapan, Lina. Saya nak bagi tahu Lina. Ya, ini sajalah saya melawak, minta maaf lah ya saya Lina. Saya sekali kena usik juga moderator ni, asyik dia yang usik kita aja kan. Lina, saya nak bagi tahu kat you, apabila you bercakap soal percukaian, mana ada orang dalam dunia ni suka kena cukai? Mana ada orang yang kena suka cukai? Sebab itu sejarah percukaian ini, Lina balik kena baca sejarah dari Robin Hood. Wujudnya Robin Hood kerana menentang pemimpin raja-raja nak mewujudkan percukaian. Jadi sebab itu saya memberi pandangan pada Presiden UMNO. Saya kata cukai ini perlu diperlukan, tapi tak payahlah di-elaboratekan. Siapa suka kena cukai? Malahan, saya yakin Lina sendiri pun kalau balik daripada London, kalau dapat lari cukai, beli kasut Bali ke, beli baju, Saratoga, apa semua tu, dapat lari cukai RM10 pun rasa kebanggaan. Jadi soal cukai bagi saya, rakyat tak suka. Rakyat tak suka, Lina. Datuk Seri, maksud saya di sini adalah PH memansuhkan GST tetapi memberikan lebih banyak cukai kepada rakyat dan isu 1MDB itu menjadi indikator kepada kempen mereka. Tetapi waktu ini kita lihat perkara itu lebih banyak cukai rakyat Malaysia dapat daripada GST yang hanya satu cukai. Tetapi dari pihak Datuk Seri dan juga mungkin UMNO, Parti BN dan sebagainya tidak memanfaatkan banyak perkara-perkara yang merobek hati rakyat ini. Sebaliknya hanya berdiam diri saja. Tak, kita nak bercakap pasal apa pasal cukai ni, Lina. Siapa yang suka cukai? Tapi kerajaan, pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Kalau tak ada cukai, tak ada gaji wakil rakyat. Sebab itu saya katakan, wakil rakyat, menteri, Perdana Menteri, gaji mereka dibayar oleh rakyat. Datang daripada sistem percukaian. Cumanya sekarang ni, kalau kita nak jadi champion, nak memasukkan cukai, apa berlaku apabila tax free? Lina jangan lupa, Lina. You memuja waktu dulu tu, kerajaan Pakatan Harapan, 3 bulan, tax haven. Negara terjebak dalam masalah cukup besar. 38 bilion hilang sebulan, Lina. So, saya nampak benda ni. Soal percukaian ni, biarlah pakar percukaian yang mewujudkan. Tapi orang macam daripada pemangkang memanglah cari jalan. Cukai ni tak kena, cukai ni tak kena. Kalau sebut tentang GST, 148 negara di dunia. Tak ada pun rakyat lebisin. Cuma kita silap kita, bagi saya kerajaan yang saya lepas dulu sebab tidak mencukupi pegawai-pegawai untuk menerangkan. Alangkah baiknya kalau ramai pegawai penerangan dalam sistem percukaian GST ni, ada orang macam Lina boleh menjelaskan pada rakyat, baru rakyat faham lah, Lina. Mungkin mereka tak faham, pegawai yang buat tu tak faham. Mungkin. Baik. Kerana ada yang menyatakan bahawa parti lain ni faktanya kurang jelas. Tetapi bercakapnya beria-ria. Saya ambil contoh ada komen di sini yang menyatakan bahawa Rafizi Ramli tidak sabar. Ini mungkin terkeluar sedikit. Rafizi tidak sabar untuk menantikan report polis daripada doktor ataupun Datuk Dr. Latif berkenaan LCS. Ada yang menyatakan kenapa Rafizi nak kena tunggu laporan polis. Kalau dah ada bukti, teruslah pergi SPRM ke, buat laporan polis ke. Itu yang dijadikan itu yang saya katakan bahawa ada pihak yang mungkin ada bukti yang tidak kukuh secara hearsay saja tetapi dapat mempengaruhi minda rakyat dengan cara begitu. Sebab itu saya cakap pernah saya bercakap, Lina, dia orang ni macam jual ubat. Satu jual ubat dekat farmasi, UMNO Barisan Nasional jual ubat dekat farmasi. Rafizi jual ubat tepi jalan, lain berceritanya. Saya bagi perumpamaan yang paling mudah, Lina. Jadi sekarang ni, contoh Lina kata tadi, kita bercakap soal cukai. Tiba-tiba dia lari pada LCS. Apa kena-mengena LCS ni? LCS itu, wang digunakan, nampak bukan tak ada, tapi tak siap. Tapi kontraktor yang diberi kesempatan untuk melaksanakan projek tersebut, mungkin menghadapi masalah, mungkin kenaikan barang dan sebagainya. Kita tak tahu. Biarlah benda ini disiasat secara tuntas. Bagi saya tidak akan menyebelahi mana-mana, Lina. Saya melihat bahawa kalau wrongdoing, saya yakin Datuk Seri Zahid juga akan mencungkil habis-habisan soal ini. Sebab beliau pernah berada di Kementerian Pertahanan. Dan ini kita tak mahu juga wang negara dibazirkan. Saya sendiri kalau benar ada wrongdoing, saya akan bersama dengan Rafizi untuk menentang segala kebejatan. Tetapi biarlah ada faktanya.
Jangan benda separuh masak nak dihidangkan. Saya nak pinjamlah balik cakap, Ustaz Adi-Adi, macam buah durian, separuh masak makan nanti sakit perut. Itu aja, Lina. Itulah kelebihan mereka. Tetapi saya harapkan perkara ini sama, orang kata dah nak pilihan raya ni, agar kesemua parti ni ada bulat masing-masing lah untuk orang kata berkempen secara yang lebih sihat. Kerana kita melihat di media sosial, parti ini sering mendominasi dan ia dilihat sebagai mampu doktrin kepada minda rakyat. Sekiranya parti seperti parti UMNO ataupun BN sendiri hanya berdiam diri. Apakah ada bulat yang sedang menanti, Datuk Seri? Dia bukan soal bulat lah, Lina. Kita bercakap realiti lah. Sekarang ni apa yang UMNO buat sekarang ni, UMNO ada realiti. Dan UMNO tak mampulah nak jaga MG Scope ni untuk memihak pada kita. Terpulanglah pada MG Scope nak tengok. Saya yakin pimpinan dalam MG Scope tahu menilai yang mana intan dan mana yang permata, Lina. Saya tak ada masalah bagi saya. Tetapi saya melihat sekali lagi, Lina, janganlah fikiran rakyat ini disongsangkan. Cukuplah, saya dulu bercakap bila kita kalah pilihan raya dulu, demokrasi disongsangkan. Minoriti menguasai yang majoriti 2 kali. Dan tersusun sampai berakhir sekali. Dan soalnya sekarang, Lina, saya nak tanya Lina, kenapa isu banjir tak timbul lagi? Kenapa tak sebut lagi isu banjir? Dah senyap. Sekarang ini saya lihat apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan juga parti-parti lawan daripada Barisan Nasional menggunakan sentimen 60 tahun versus 22 bulan. Kerana sebelum ini LCS, banjir, kan itu di awal tadi saya katakan. Mula-mula mereka tak nak PRU, tetapi mereka lebih ke depan memberikan kempen dan sebagainya. Dengan calon juga mereka beritahu lebih awal. Ini parti yang tak nak. Betul. Dan macam mana? Mula-mula tak nak, lepas tu berebut. Kemudian lepas tu banjir. Cuba Lina dengar apa dia tak cakap. Oh, Syed Saddiq bercakap, nak matilah rakyat kena banjir. Aduhai. Tengok apa pula kata ini, apa ketua keadilan. Bahawa seolah UMNO nak membunuh rakyat, nak buat pilihan raya dalam musim banjir. Apa cerita sekarang ni? Lepas tu dah habis cerita tu, timbul pula LCS. Bawa duit rakyat apa semua. Dan saya dengar pula Mak Sabu pula cakap sekarang ni, tiap tahun bocor, teres, tiris sebanyak 60 bilion. Saya kata kalau 60 bilion setiap tahun, 4 tahun pemerintah 240 bilion lah. Bagi saya, dia orang pun sama juga mentadbir. Dan sekarang ni cerita 60 tahun pula dah. Dengan beza dengan 22 bulan. Again, saya nak bertanya pada mereka, Lina. Rakyat memberi sokongan waktu itu pada Parti Keadilan. Siapa sebenarnya mengkhianati kepercayaan rakyat? Apabila mereka mewujudkan Pakatan Harapan. Bahawa mereka lah yang menghancurkan, mereka lah yang mengkhianati keyakinan, kepercayaan rakyat yang diberikan pada mereka waktu mereka bertanding atas tiket Parti Keadilan. Ini saya cakap terus terang. Pulanglah Lina nak sokong, dia orang sokonglah Lina. Saya tidak menyokong mana-mana. Tetapi saya gunakan pentas ini, kita bawa persoalan-persoalan daripada media sosial. Apa yang kita dengar di media sosial itu mungkin Datuk Seri boleh memberikan pencerahan. Ada kalanya sebagai rakyat, saya juga sebagai rakyat, mendengar segala tomahan mungkin, segala janji manis kempen apa yang mereka katakan itu. Kerana saya bukan orang parti, kerana itu saya tanyakan, ajukan persoalan itu. Apakah benar seperti telahan mereka? Sekarang ini kita lihat bagaimana mereka menggunakan sentimen tahun pula. Banjir dah tak ada, kluster mahkamah juga sudah tidak ada. Kerana kluster mahkamah dah tak ada kerana Syed Saddiq juga sudah menjadi kluster mahkamah baru-baru ini. Jadi kita melihat tren-tren itu. Ya? Jadi berkata sekarang ni sebab Aisyah dah tak ada janji manis pun. Sebab Aisyah dah pergi ke Bagan Serai. Sebab tu saya katakan ini trend yang kita dapat lihat di media sosial. Bagaimana mereka susun satu persatu. Tetapi jawapan daripada itu kita tak nampak daripada pihak BN. Kan itu soalan saya tadi. Mengapa agaknya segala tomahan itu tidak dijawab terus oleh BN? Apakah ada bulat-bulat tertentu yang dinanti-nantikan ataupun akan keluar pada 5 hari bulan? Ataupun pendirian UMNO BN lebih suka berdiam biar rakyat menilai sendiri? Kita pertama sekali saya katakan Lina, kita Parti UMNO yang ada Tomah Dinah. Kita tak buka gelanggang selagi belum diizinkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
Lepas saja penamaan calon, bukalah pentas selama 14 hari. Masa itu nanti dengarlah apa yang kita nak jawab, kita nak berat. Tapi UMNO tidak mengamalkan serangan berbentuk peribadi. Ya. Sebab kita merasakan lepas pilihan raya nanti, kita berjumpa pula dekat parlimen. Takkan Lina tak tengok ahli-ahli parlimen, walaupun mereka daripada pembangkang dan sebagainya, boleh duduk minum semeja. Betul. Jadi UMNO tidak mengamalkan bahawa serangan berupa berbentuk personality assassinations. Itu bukan amalan UMNO. Kita membunuh peribadi orang. UMNO menyantuni. Sebab kita melihat, saya yakinlah bahawa pimpinan UMNO melihat sesuatu permasalahan itu adalah lebih baik dibincangkan bagaimana kita mengatasi masalah itu. Bukannya menonjol. Sebab satu jari yang tonjol, 3 jari tonjol kat kita. Apa dapat? Isu ni apa kita dapat, Lina? Yo, ini tak kena, itu tak kena. Habis sampai bila lagi? Yang akhirnya yang menderita rakyat. Hanya kerana nak bagi tahu itu tak kena, ini tak kena. Ayah siapa yang kena? Inilah keadaannya. So, jadi biarlah kita menyantuni satu persatu. Sebab UMNO parti yang ada di Madinah. Kita parti yang dilahirkan di istana dan kita ada akar umbi, Lina. Kita bukan parti yang berada di atas air yang tidak jejak akarnya ke bumi. Kita ada parti yang ada tunjang. Kita ada budaya kita yang tidak akan mengizinkan untuk maki hamun itu sebagai budaya kita. Kita nak tunjuk kita bekerja. Lina, jangan nafikan sejak UMNO memerintah daripada kita mencapai kemerdekaan, apa yang tak boleh dibuat. Kajilah, lihat. Kita ada universiti, berapa banyak universiti yang ada, berapa ramai anak-anak kita yang telah dipertingkatkan. Dan hari ini impian dan harapan Presiden UMNO supaya anak-anak muda yang keluar dari Menara Gading ini, biarlah mereka mendapat pendapatan setimpal dengan pengetahuan mereka dan pendidikan yang mereka alami yang mereka peroleh daripada ini Menara Gading. Kita tak mau melihat anak-anak kita bergelar insinyur, yang jadi accountant, terpaksa bawa Grab, motor Grab hantar makanan. Kesian mereka. Inilah perjuangan UMNO yang akan kita lakukan. Tapi kita tak mau sembang orang nak siapkan peluang pekerjaan 2 juta apa semua. Kita bukan membina mahligai di angkasa. Kita berpijak di bumi nyata. Matlamat dia, cuba dengar. Bahawa apa yang tersekat. Dengar apa kata Ketua Pemuda. Pemuda UMNO akan memperjuangkan. Pertama sekali, contohnya adik-adik kita yang bekerja dekat Grab itu yang kualifikasi kelayakannya begitu besar. Kelayakannya sebagai seorang insinyur, sebagai accountant, sebagai arkitek. Inilah mereka kita tempatkan balik apabila negara dapat dipulihkan ekonomi. Kita tak mahu. Dan perjuangan Ketua Pemuda UMNO juga untuk memastikan supaya pemandu Grab ini tidak hanya mendapat keberuntungan yang 20%. Duduk goyang kaki dapat 20%. Pemuda akan berjuang supaya pemandu Grab inilah yang seharusnya mendapat labanya. Mereka yang terdedah pada kesakan lalu lintas, yang berjegil binyik mata, bawa kereta. Tapi syarikat Grab dapat 20%. Ini perjuangan pemuda. Pemuda juga menuntut supaya dalam keadaan sekarang ini, supaya pemilik ataupun penyimpan dalam simpanan wang pekerja, EPF, KWSP ini, kalau mereka ada lebih daripada 50,000 simpanan, hendaklah dikeluarkan. Dulu Tengku Zafrul tidak bersama kita, sekarang dah bersama dengan kita. Kena ketuk kepala dia lah nanti. Kita kata sekarang ni kalau you ada simpanan 50%, mesti ada KWSP 2.0. Ini tuntutan pemuda. Jadi, hal menuntut kita bagi pemuda. Hal menangani kita bagi pada puteri. Hal untuk ibu-ibu dan sebagainya bagi para wanita. Dan yang mana yang lama-lama tu, berilah sebagai the thinker behind it. Itu pandangan saya, Lina. Baik, bila sebut mengenai KWSP, menerusi Facebook, Datuk Seri Najib hari ini menyatakan bahawa pulihkan simpanan KWSP rakyat selepas PRU ke-15. Ini yang admin Najib Razak nyatakan bahawa setelah beberapa kali berjaya memperjuangkan pengeluaran caruman KWSP secara sekali bayar, Najib menegaskan antara keutamaan kerajaan selepas PRU 15 adalah memulihkan simpanan KWSP rakyat. Langkah itu diperlukan terutamanya bagi membantu pencarum yang mempunyai baki simpanan yang rendah. Lebih kurang sama pandangan Datuk Seri dan juga admin kepada Najib Razak hari ini untuk pulihkan KWSP, khususnya mereka yang mempunyai simpanan yang rendah, yang dah banyak dah keluar, tinggal sedikit sahaja lagi. Betul.
Jadi sebab itu nak dipulihkan balik, Lina, mesti kena mengujuk peluang pekerjaan. Mestilah ekonomi diperbaiki. Kestabilan politik kita memperbaiki supaya kesejahteraan ekonomi ini barulah boleh buat caruman. Sekarang nak carum apa? Ya. Makcik Kiah, Makcik Limah jual nasi lemak pun tak boleh habis satu hari. Lina. Datuk Seri, sedikitlah. Ada juga di Ya. Twitter yang saya baca ini, berkenaan dengan pemimpin-pemimpin yang digugurkan ni sebahagiannya membuat pertemuan sulit dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sekarang ini. Komen Datuk Seri mengenai mereka ini tidak ada jiwa parti yang besar, sebaliknya nak bertanding mungkin atas tiket lain dan sebagainya. Komen Datuk Seri? Inilah mereka yang tidak ada jiwa UMNO. Kalau mereka ada jiwa UMNO macam saya, tak bercakap pun soal nak jadi calon. Lina, tak ada bercakap pun. Kita nak berjuang. Dan mereka bila tak dapat jawatan, mula buat. Sebelum ini, tak betul lah parti tu, parti ni. Jangan lupa, mereka ini jugalah orang yang menyantuni dengan parti PBM. Hanya untuk mengejar jawatan sebagai menteri. Untuk berada dalam kabinet. Ini orang yang saya katakan, these are the parasites in the UMNO. Inilah yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, musang berbulu ayam. Mereka tidak keluar, tapi duduk dalam gua sesekali tunjuk muka. Jadi dia nak berbuat benda dengan Dr. Mahathir, carry on, tak ada masalah pada kita. Saya yakin rakyat akan menilai mereka. Dan sekali lagi saya katakan, mereka yang disingkirkan tentulah tak tidur malam, apakah mereka nanti akan mengulangi. Mereka juga akan jadi kluster mahkamah. Jangan ingat kita tak tahu, kita tahu macam-macam, Lina. Baik. Di hujung ini, bila kita kata keciciran pemimpin-pemimpin, kita nak kata utama tidaklah, tetapi mereka ni sudah beberapa penggal diletakkan sebagai calon mewakili Barisan Nasional, tetapi kali ini tidak. Apakah Datuk Seri melihat secara keseluruhan sebelum kita pergi ke 5 hari bulan, hari yang benar-benar penamaan calon, inilah wajah-wajah yang boleh membentuk kerajaan, inilah wajah-wajah yang boleh menentukan nasib rakyat Malaysia ni lebih baik selepas ini? Konklusi Datuk Seri, silakan. Mereka bukanlah orang yang wajah-wajah yang boleh membentuk kerajaan sebab mereka yang digugurkan berada dalam kabinet. Saya ingat rasanya tiap-tiap malam saya bercakap, Lina. Saya menjerit tiap malam. Apakah mereka menyantuni masalah rakyat? Apakah mereka mampu menyelesaikan masalah kenaikan harga barang? Apakah mereka mampu menyelesaikan masalah hilang pekerjaan? Kalau Lina kata inilah wajah-wajah untuk membentuk kerajaan, saya rasa rakyat dah hilang kepercayaan pada mereka. Mereka tidak berkemampuan. Harga barang terus melonjak sampai hari ini. Rakyat dalam keadaan yang cukup tertekan. Ekonomi dalam keadaan bagaimana? Merosot. Begitu juga dengan kewangan negara. Merudum terus. Macam Lina kata tadi bahawa mereka, apakah wajah-wajah ini yang boleh membentuk kerajaan? Saya tidak nampak. Saya rasa kita tidaklah nak kata pada muka, tidaklah. Mereka-mereka inilah yang saya katakan antara penyumbang kepada masalah pada negara. Saya tak mahu sebut sesiapa. Dan dengan adanya satu wajah baru, satu kepimpinan yang baru, why not? New broom, sweep clean. Penyapu yang baru ini insya-Allah tentulah akan menyapu dengan lebih bersih. Dan paling penting, early bird catch the worm. Anak muda, kalau kamu mau melihat, saya ulangi sebelum kita tutup program malam ini, Lina, ingatlah kata Rasulullah. Kalau kamu mau melihat generasi kamu akan datang, kamu lihatlah pemudanya. Hari ini, apa yang ada pemuda kita, mereka adalah mewarisi generasi yang akan datang. Dan saya yakin, Presiden UMNO telah pun menyediakan 10 pemuda yang diharapkan sebagaimana oleh Soekarno. Kamu berikan aku 100 orang tua yang mampu kutawan adalah gulung Kalimanjaro. Tapi kamu berikan aku 10 pemuda, hatinya wajar, pasti ku goncangkan dunia ini. Saya yakin pemuda yang ada dengan Datuk Zahid hari ini, yang diturunkan, mereka berkemampuan, well educated, well experienced. InsyaAllah rakyat berilah kesempatan kepada mereka. Janganlah kita gagalkan impian dan harapan mereka. Dina. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Amir Hijaz Fans ataupun Datuk Seri Kamal Amir kerana sudi bersama dengan Skop MG malam ini kita berbicara mengenai
Top Gun digugurkan dan kita melihat apakah ini orang kata mampu memberikan harapan baru kepada anak muda seperti Datuk Seri katakan tadi. Anak muda boleh memimpin dalam parti ini untuk menjadi kerajaan yang lebih baik selepas ini. Kombinasi junior dan senior itu sangat-sangat penting. Terima kasih kepada player-player yang memberikan komentar-komentar anda. Persoalan anda sudah saya ajukan kepada Datuk Seri tadi. Banyak juga yang ada selit lah, saya tak sempat nak sebut nama anda, tetapi itulah sebenarnya bicara terus ini, kita dapat tanya terus apa yang tular di media sosial. Kita tanyakan kepada pemerhati politik yang begitu dekat dengan UMNO BN, bagaimana UMNO BN boleh mencorak dengan hari ini 174 nama telah pun disebutkan tadi ataupun disebutkan oleh Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk waktu ini. Saya Haslina AR Kamaluddin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.